Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Nur dan hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1. Tema kita pada hari ini ialah pentingkan kebersihan dan kesihatan, unit 9, kita cergas. Tata bahasa pada hari ini ialah kata perintah. Okey, hari ini kita akan belajar tentang kata perintah. Murid-murid sudah bersedia untuk belajar? Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah, kita lihat dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid mesti dapat yang pertama, mengenal pasti kata perintah. Yang kedua, melengkapkan sekurang-kurangnya 5 ayat menggunakan kata perintah dengan betul. Okey, baiklah murid-murid. Mari kita lihat apakah itu kata perintah. Okey, cuba murid-murid perhatikan. Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk menimbulkan tindak balas terhadap perintah, suruhan, arahan, larangan, silaan atau permintaan. Kata perintah ini ialah perkataan yang digunakan untuk menyatakan perintah, menyuruh, arahan, larangan, silaan atau membuat permintaan. Okey, baiklah murid-murid, mari kita lihat kata perintah yang akan kita belajar pada hari ini. Yang pertama, sila. Yang kedua, jemput. Yang ketiga, tolong. Yang keempat, jangan. Yang kelima, minta. Yang keenam, harap. Dan yang ketujuh, usah. Okey. Jadi, murid-murid, mari sebut semula bersama-sama dengan cikgu. Okey, yang pertama, sila. Yang kedua, jemput. Yang ketiga, tolong. Yang keempat, jangan. Yang kelima, minta. Yang keenam, harap. Dan yang ketujuh, usah. Okey, baiklah. Jadi hari ini kita akan belajar 7 kata perintah. Okey, mari kita lihat apa itu ketujuh-tujuh kata perintah ini dan contoh ayat. Jom murid-murid. Okey, baiklah kita akan lihat satu persatu kata perintah yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, yang pertama, kata perintah sila. Okey, sila. S-I-C-L-A, sila. Kata perintah sila digunakan untuk meminta dengan hormat supaya melakukan sesuatu. Kita nak minta orang supaya melakukan sesuatu, kita minta dengan hormat. Okey, contoh ayat. Silalah makan kuih-kuih ini. Silalah makan kuih-kuih ini. Okey, yang kedua, kata perintah jemput. J-E-M, jem, P-U-T, put. Jemput. Okey, kata perintah jemput digunakan untuk mengajak. Kita nak mengajak orang. Okey, contoh ayat. Jemputlah masuk ke dalam rumah saya. Jemputlah masuk ke dalam rumah saya. Kita nak menjemput tetamu yang datang supaya masuk ke dalam rumah. Kita menggunakan perkataan jemput. Kita mengajak orang yang datang ke rumah kita tu masuk ke dalam rumah kita. Kita menggunakan kata perintah jemput. Okey, kata perintah tolong. Kata perintah tolong digunakan untuk meminta bantuan.
kita nak minta bantuan daripada orang lain, kita mesti menggunakan perkataan tolong. Okey, contoh ayat. Tolong ambil pensel itu. Kita nak minta orang tolong ambil pensel itu. Kita cakap, tolong ambil pensel itu. Macam tu. Okey? Jangan marah-marah kan. Jangan tengking-tengking. Kita cakap dengan baik. Tolong ambil pensel itu. Macam tu. Okey, seterusnya kata perintah jangan. Okey, kata perintah jangan digunakan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu perbuatan. Contohnya, murid-murid ataupun anak-anak suka berlari kan? Jadi ibu kamu cakap, jangan berlari. Jangan berlari di kawasan ini. Jangan bermain di tepi jalan raya. Jangan digunakan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu perkara. Biasanya perkara yang tidak baik lah. Okey, mari kita lihat contoh ayat. Contoh ayat, jangan panjat pokok itu. Jangan panjat pokok itu. Kenapa tak boleh panjat? Sebab takut terjatuh. Jadi kita melarang orang itu ataupun kanak-kanak itu daripada memanjat pokok rambutan itu. Jadi kita cakap, jangan panjat pokok itu. Jangan. Okey? Kita mesti menggunakan perkataan jangan. Okey, seterusnya kata perintah minta. Okey, kata perintah minta digunakan apabila kita mahu seseorang melakukan benda atau sesuatu perkara. Okey, contohnya murid-murid bising kan? Cikgu pun cakap, minta murid-murid semua diam. Cikgu cakap macam tu. Okey, cikgu hendak meminta murid supaya diam. Okey, contoh ayat. Murid-murid, okey, contoh ayat, minta murid-murid berbaris di hadapan kelas. Minta murid-murid berbaris di hadapan kelas. Ni. Okey, perkataan minta. Maksudnya di sini cikgu meminta murid-murid supaya berbaris di hadapan kelas. Jadi cikgu menggunakan perkataan minta. Minta. Okey, seterusnya kata perintah harap. Kata perintah harap. Okey, kata perintah harap ini digunakan untuk meminta supaya terjadi sesuatu perkara. Okey, kita macam berharap. Kita berharap sesuatu perkara itu akan berlaku. Okey, jadi contoh ayat. Okey, harap semua murid dapat menyiapkan latihan yang diberikan. Cikgu ni berharap murid-murid dapat menyiapkan latihan yang diberikan. Jadi cikgu nak cakap dekat murid-murid, cikgu menggunakan perkataan harap. Okey, contoh macam ni lah. Harap semua murid-murid dapat menyiapkan latihan yang diberikan. Tu contoh ayat. Okey, seterusnya kata perintah yang terakhir iaitu kata perintah usah. Okey, kata perintah usah digunakan apabila kita hendak meminta supaya jangan melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu perkara lah. Kita nak minta dekat orang supaya jangan melakukan sesuatu perkara itu. Okey, contohnya, usahlah kamu bersedih. Contohnya kucing kamu mati. Kan, kucing kamu mati akibat sakit. Okey, jadi kamu pun bersedih. Jadi adik-beradik kamu, kakak ke, abang ke, mereka akan cakap kepada kamu, usahlah kamu bersedih. Macam tu. Okey, maksudnya mereka tak nak kamu bersedih. Mereka tak nak kamu terus bersedih. Jadi mereka pun cakaplah macam tu, usahlah kamu bersedih. Ini contoh. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh-contoh lain yang terdapat dalam buku teks kamu. Okey, jadi murid-murid buka buku teks Bahasa Melayu tahun 1, muka surat 55. Okey, baiklah murid-murid. Ini gambar ini terdapat pada muka surat 55 dalam buku teks kamu.
Okey, cuba perhatikan ya, okey, beberapa orang murid sedang bermain di padang. Okey, apakah permainan yang sedang mereka lakukan ini? Mereka sedang bermain galah panjang. Okey, permainan ini dipanggil galah panjang. Okey, permainan ini di antara rumah kuning dengan rumah merah. Mereka sedang bermain permainan galah panjang. Adakah murid-murid pernah bermain permainan galah panjang? Sekiranya murid-murid pernah bermain permainan ini, tentulah murid-murid tahu bagaimana hendak bermain permainan ini. Okey, permainan ini juga boleh mengeluarkan peluh dan boleh menjadikan badan kita cergas. Okey, baiklah, mari kita baca perbualan yang terdapat dalam gambar ini. Okey, yang pertama. Okey, murid yang memakai baju merah ini, dia berkata kepada cikgu, "Sila duduk di sini, cikgu. Sila duduk di sini, cikgu." Cikgu dua orang ni datang, lepas tu dia menjemput cikgu ni duduk. "Sila duduk di sini, cikgu." Okey. Cuba lihat yang kedua pula di sini. "Jangan biarkan dia terlepas. Jangan biarkan dia terlepas." Dia sedikit menjerit kepada kawan dia. Okey. Kemudian yang ketiga, di sini murid yang memakai baju warna kuning. Okey, dia berkata kepada kawannya, "Jemput minum air ini. Jemput minum air ini." Okey. Yang keempat, murid yang pakai baju warna merah ini, dia berkata, "Tolong kawal pemain itu. Tolong kawal pemain itu." Dia mengarahkan, dia memerintahkan kawan dia ni mengawal murid yang berbaju warna kuning ni. Mereka tak bagi murid ni keluar. Okey, kalau murid ni keluar nanti, murid ni boleh melepasi ke sana, maksudnya dia akan menang. Okey, jadi sekarang murid-murid, kita dah baca keempat-empat perbualan ini. Jadi cikgu nak murid mengenal pasti kata perintah yang terdapat di dalam perbualan itu. Okey, jadi murid-murid boleh nampak kan? Murid-murid dah boleh tahu tu, cikgu rasa tu. Okey, jadi mari kita lihat bersama-sama. Okey, yang pertama, ni, nombor 1 ni, sila. Okey, kata perintah sila. Okey, yang kedua, kata perintah jangan. Okey, yang ini. Okey, di sini. Jangan. Okey, kata perintah yang ketiga, jemput. Jemput. Dan kata perintah yang keempat, tolong. Tolong. Jadi, dalam gambar ini terdapat 4 kata perintah yang digunakan dalam perbualan untuk memberi perintah ataupun memberi suruhan ataupun nak meminta. Macam tu. Jadi, inilah 4 kata perintah yang terdapat dalam gambar ini. Okey, baiklah murid-murid. Sebelum kita akhiri kelas kita, mari kita buat sedikit latihan pengukuhan. Lengkapkan ayat dengan kata perintah yang betul. Okey, di sini diberikan kata perintah. Okey, kamu boleh pilih kata perintah yang sesuai dan lengkapkan dalam ayat. Okey, yang pertama, buang sampah di merata-rata tempat. Jawapannya ialah jangan. Jangan buang sampah di merata-rata tempat. Okay, yang kedua, susun kasut di atas rak dengan kemas. Jawapannya ialah sila. Sila susun kasut di atas rak dengan kemas. Nombor 3, semua murid bersabar ketika menunggu giliran membeli makanan. Jawapannya ialah harap. Harap semua murid bersabar ketika menunggu giliran membeli makanan. Nombor 4, makan kek yang ibu saya buat ini. Jawapannya ialah
Jemput. Jemput makan kek yang ibu saya buat ini. Nombor 5. Ambilkan tuala di dalam almari. Jawapannya ialah tolong. Tolong ambilkan tuala di dalam almari. Okey. Sudah lengkap 5 ayat menggunakan kata perintah yang betul. Okey, baiklah murid-murid. Sampai di sini dahulu kelas kita. Jadi cikgu berharap murid-murid faham dan boleh menggunakan kata perintah dengan betul dalam ayat. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.